mak saya buat pada saya, Ustaz senang dia cakap. Akak, abang yang cakap macam itu. Orang depan abang tu siapa? Yang depan kita tu siapa? Mak. Habis tu nama tu mak. Cerita dia yang lama-lama dia garang ke, dia kaki pukul kita ke, dia perempuan jahat ke, itu dia punya pasal. Itu cerita yang lama. Itu dosa dia. Adakah dengan sebab dia berdosa maka kita pun nak berdosa kan? Dia bukan boleh kita guna kaedah ada ubi, ada batas. Ada hari boleh ku balas. Tak apalah mak dulu, mak sekarang mak besar, saya kecil, mak pukul saya. Tunggu mak kecil nanti saya besar, saya pukul mak pula. Dalam Islam kita tak ada macam itu. Yang lepas-lepas itu. Sekarang mak sudah tua, sekarang mak sudah uzur, kita bela dia, buat kebaikan pada dia. Inilah nama dia akhlak. Memaafkan orang yang menzalimi kamu, berbuat baik kepada orang yang berbuat aniaya kepada kamu, memberikan kebaikan kepada dia padahal dia tak pernah berbuat kebaikan kepada kita. Tapi sayang tuan-tuan, ada orang yang berdendam. Lebih malam dia dendam dengan mak dia sendiri. Jadi yang salah dia akan dia tak ampun kepada Allah. Kita sebagai anak taat kepada dia. Walaupun mak saya garang Ustaz, walaupun mak kita garang, walaupun mak saya tak jaga saya Ustaz, dia serahkan saya pada opah saya Ustaz, walaupun dia tak jaga kita, opah kita yang bela kita. Bila dia datang dengan kita, bila kita pergi dengan dia, wajib berbuat baik kepada dia. Okey Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, saya nak kahwin. Kita orang memang bercinta Ustaz, tapi mak saya sanggup halang percintaan kita orang. Mak saya jumpa pawang Ustaz, mak saya jumpa bomoh, guna-gunakan boyfriend saya. Saya kecewa dengan mak saya Ustaz. Bila? Baru tahun lepas saya bengang dengan mak saya Ustaz. Tudung je labuk, stokin sampai ke peha, tapi hati busuk, kata dia. Kenapa mak kau tak berkenan dengan boyfriend kau? Elah, bukannya apa pun boyfriend saya, dia bersubang je kat telinga, kat hidung, itu je, kata dia. Itu je, dia bersubang. Tapi adalah sikit, dia bersubang adalah sikit, kata dia. Sikit kau cakap. Mak kita buat macam itu bukan dia larang kau kahwin, dia cuma minta kau cari yang terbaik. Tapi mak saya juga bomoh. Mana kau tahu mak kau jumpa bomoh? Bomoh cakap. Saya pergi tanya pada bomoh. Bomoh cakap mak saya bomohkan saya pula. Kau percaya pada bomoh ke kau percaya pada mak kau? Mana ada anak, mana ada mak yang nak bomohkan anak supaya anak jadi sakit? Mak berkorban siang malam untuk anak sihat. Mak sanggup ganti buah pinggang untuk anak. Masa bila kau cakap mak kau bomohkan kau? Mak cuma minta supaya pilihan kita jadi baik. Kalau dia bersubang, buang subangnya. Kalau dia tak solat, suruh dia belajar solat. Kalau dia tidak pandai agama, suruh dia belajar. Pergi kolej Islam Muhammadiyah belajar. Bukan mak larang, mak cuma minta supaya dia faham Islam. Cuma pandang baik. Boyfriend kau baru kenal 2 tahun. Mak kau dah bela kau 22 tahun. Takkan 22 tahun kau nak lupa jasa hanya kerana mengejar cinta yang 2 tahun. Okey Ustaz, sekarang mak saya dah meninggal. Apa saya nak buat? Mak yang meninggal itu, mak kita, dia bukan batang pisang. Yang kita kebumikan itu bukan batang pisang. Yang kita kebumikan itu ialah mak. Yang kita pergi ke tanah perkuburan itu ialah jasad seorang ibu yang pernah berkorban, yang pernah sakit, yang pernah susah, yang pernah menderita kerana kita. Takkan habis-habis dia mati, habis begitu saja.
Sebab itu orang yang mati ini tuan-tuan, terputus amalan dia dengan kita melainkan 3. Salah satunya doa daripada anak yang saleh. Saya Ustaz, mak saya meninggal, saya tak sempat berbuat baik dengan dia Ustaz. Tak sempat minta ampun pun Ustaz. Sekarang baru saya insaf. Lepas saya dengar ceramah Ustaz Harun Ustaz, saya insaf Ustaz. Tapi sayang mak saya dah meninggal Ustaz. Perlukah saya pergi ke tanah perkuburan dia Ustaz, minta ampun pada mak saya? Berapa banyak tuan-tuan yang pergi ke tanah perkuburan yang pegang batu nisan mak. Mak, ampunkan saya mak. Itu bukan mak, itu batu. Namanya batu nisan. Mak engkau dah tak boleh jawab. Kalau dia jawab, engkau pula jadi batu nisan. Berapa ramai tuan-tuan yang pegang mak. Berapa ramai yang goncang mayat mak dia. Mak, bangun mak. Ingat cerita si tanggang tu. Masa mak ada di hospital, kawan-kawan, saudara mara telefon, baliklah tengok mak engkau dah nazam. Sibuk. Tapi bila meninggal, boleh pula balik. Baliklah, mak engkau sakit. Tak sempat, ada meeting, ada kursus ni dekat KL. Tetapi bila mak meninggal, boleh pula cancelkan kursus. Mak dah meninggal, dengan mak mana masih hidup, mana yang lebih besar? Yang masih hidup. Kenapa kau tak buat baik? Ustaz, benda dah lepas Ustaz, sudahlah, jangan ungkit. Sekarang tolong ceritakan apa yang saya nak buat untuk mak saya yang dia sudah meninggal. Abang, tadi kan diedar tabung. Berapa ramai yang buat pejam-pejam mata? Lalu berada yang putih. Bila dah lalu baru dia buka mata. Alhamdulillah. Kalaulah kita ingat yang duit, wang yang kita masukkan ini aku wakaf atas nama ibuku. Tuan-tuan, di Selangor sekarang ni ada beberapa tempat yang tidak ada air. Buka air, tidak ada air. Buka pipe, tidak ada air. 1 juta tuan-tuan pengguna air, tidak ada air. Itu di Selangor. Loji rawatannya dicemari bahan, maka ditutup loji. Air tak ada. Yang rumah flat 2-30 tingkat punya rumah flat, macam mana nak angkat air? Menangis-nangis makcik-makcik. Dah 20 hari tak ada air. Semalam keluar dalam berita, menangis makcik. Saya baru keluar hospital, macam mana nak angkat air tingkat 3? Anak saya 5 tahun pun angkat air, tolonglah, air tak ada. Agak-agak tuan-tuan, kalau air tak ada, nak minum macam boleh beli air mineral. Kalau nak basuh berak, nak guna air mineral. Larat nak basuh, buatnya 5 anak, 2 isteri, tak mampus ni. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Nak basuh pinggan macam mana? Nak mandi macam mana? Seksa tak ada air. Perlukan air. Harapkan air hujan, harapkan orang hantar lori tangki isi air. Itu baru hidup dalam dunia tak ada air. Tak apa lagi tuan-tuan. Lori hantar air, tiap 1 jam hantar air, tiap 5 jam hantar air. Boleh beli air mineral bergeleng-geleng, berbotol-botol. Tunggu air hujan, tak ada air hujan, insya-Allah ada air. Tetapi kalau kekeringan air dalam tubuh, siapa boleh hantar? Kalau kubur gelap, kalau kuburnya sempit, siapa yang boleh luaskan? Kalau kuburnya gelap, siapa yang boleh cahayakan? Anak yang soleh. Ini mak kita. Tuan-tuan, kita tahu sejarah mak kita. Kadang-kadang ada mak yang tak sempat sembahyang sebab bekerja. Kerja siang malam cari duit. Kadang-kadang mak terlepas solat. Ada yang mak tak sempat nak qada puasa.
Kadang-kadang tuan-tuan mak kita keluar daripada rumah sidai kain akak kain di jemuran, hujan dah turun ni. Kadang-kadang mak cuma berkembang ambil towel saja tuan-tuan, letak di dada, rambut nampak. Kita tak tahu mak kita bertaubat ataupun tidak. Tapi kita sebagai anak, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Doa yang Ustaz Harun sebut tadi, doa itu dalam Quran. Allah ajar kepada kita sebagai anak, minta ampun pada mak, minta ampun pada bapa. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, dan ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Sebab itu dikira kita ini bukan anak yang soleh kalau lepas sembahyang, kalau kita berdoa tak berdoa kepada mak bapak. Yang kita dah minta, ya Allah murahkanlah rezeki, ya Allah murahkanlah rezeki, murah rezeki aku, tapi kita tak minta pun doa untuk mak bapak dalam kubur. Apalah makna semata-mata berdoa pada mak bapak dalam kubur tapi tak tolong mereka. Doa ni siapa pun boleh doa. Tambah-tambah dia jadi makmum, dia tak ada tangan aja, amin. Yang berdoa tu imam. Dia pun tak berdoa untuk mak dia, dia cuma sebut amin, amin, amin. Doa untuk mak dia pun tak ada. Jangan cakap lah tuan-tuan, apa ramai yang tak berdoa pada mak. Tak berdoa pun, habis-habis salam terus buka televisyen, nak tengok abang bomba I love you. Tak sempat pun berdoa tuan-tuan. Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah tadi kita ada wakaf madani, letak $50, letak $100, letak $10, ya Allah, aku wakaf atas nama ibuku, ya Allah. Ustaz, mak saya masih hidup, atas nama dia masih hidup sekalipun, bukan untuk yang benda meninggal. Sebab ada yang kata saya nak wakaf atas nama mak saya pun tak boleh Ustaz. Dia hidup lagi, aku tinggal atas Ustaz, sebelah kipas kita. Walaupun mak kita masih hidup, wakaf atas nama dia. Pernah kita buat korban atas nama mak. Mak, tahun ini saya korban atas nama mak. Saya buat untuk mak, mak duduk dunia. Mak, zakat fitrah mak tahun ini dengan daya saya bayar. Apa-apa sikit atas nama mak, ada apa sikit atas nama mak. Sebab apa? Doa daripada anak yang saleh itu tuan-tuan sampai. Tambah-tambah lagi tuan-tuan, kita tak puas bela mak kita. Ustaz Harun 19 tahun umur dia, mak dia meninggal. Mana puas dia bela mak? Tak puas kita bela mak. Ada mak yang meninggal tuan-tuan, tak menyusahkan anak dia. Memang dia berdoa pun. Tuan-tuan tahu tak, mak kita di tingkat atas tu, mak kita yang di belakang tuan-tuan, apa doa mak kita? Ya Allah, janganlah susahkan anak-anak aku, ya Allah. Ya Allah, kalau aku nak sakit, ya Allah, janganlah susahkan anak-anak aku, ya Allah. Dia tak nak susahkan kita. Inilah perangai mak. Sebab tu kalau dia sakit, dia diam. Dia sakit dalam perut, dia diam. Rupa-rupanya kanser. Tahap 4 baru dia tahu. Baru dia beritahu. Berapa banyak mak yang sakit, dia rahsia daripada anak. Anak dia hanya tahu minta wang, anak dia hanya tahu minta duit, anak dia cuma tahu keluar daripada rumah, anak dia cuma tahu hujung minggu tengok wayang, anak dia cuma tahu minta wang, anak dia cuma tahu ronda-ronda, relek-relek, rempit-rempit, rewang-rewang, itu saja bukan. Tapi dia tak pernah tanya mak dia. Mak dia tak sakit kepala. Tak pernah tanya mak sakit kepala mak. Mak dia dah keluar ke tanda 10 kali hari itu. Ada dia tanya, mak cirit ke? Tak ada juga. Yang dia tahu bahawa tudung ada tak makanan, dalam peti ais ada ke tidak makanan. Dia tak pernah tahu masalah mak dia. Sebab mak dia semulai-mulainya tak nak beritahu. Tuan-tuan, ini namanya ibu kita. Ini namanya ibu kita. Doa tak pernah putus untuk kita.
Mana pernah mak berdoa tak sebut nama anak? Doa, doa, doa. Dan mak kita, Allah makbul doa dia. Dia cuma sakit 2 minggu. Dia cuma sakit 2 minggu, masuk hospital 2 minggu. Seorang anak pun tak boleh bela dia sebab dia masuk dalam ICU. Yang jaga dia mesin, yang jaga dia nurse dengan doktor, anak-anak semua di luar. Seorang pun tak bela, tuan-tuan. Allah makbulkan doa mak. Mak kita meninggal. Berapa ramai yang cakap, saya tak kuat, saya tak jaga mak saya. Saya tak sempat pelihara mak saya, Ustaz. Allah, tuan-tuan, Allah bagi peluang kepada kita. Kita boleh berwakaf atas nama mak kita. Jangan cakap sekali wakaf sudah cukup. Bagi. Ada orang yang memperuntukkan gaji dia berapa persen untuk mak dia. Masa mak dia masih hidup, 10% pendapatan dia, mak, ini untuk mak. Mak tak nak wang kau, tak apa mak, ambil, nanti tak cukup saya ambil balik, gitu. Itu namanya berusik. 10% dia bagi pada mak dia. Ada orang yang mula-mula dapat gaji yang pertama, mak dia pegang. Nah, mak makanlah mak, saya tak nak ambil duit ni. Selepas tu langsung tak nak bagi duit dekat mak dia. Tuan-tuan, ada orang yang peruntukkan tiap-tiap bulan untuk mak. Mak dia meninggal, peruntukan mak dia, dia tak ambil, tuan-tuan. Dia bagi pada masjid atas nama mak dia. Dia sumbang pada sekolah atas nama mak dia. Dia kata ini bahagian mak saya. Mudah-mudahan cerah kubur mak saya, bercahaya kubur mak saya, terang kubur mak saya. Ini saja benda yang saya boleh buat. Ustaz, itu kalau gaji dia besar, gaji saya sikit, Ustaz. Gaji saya kecil, Ustaz. Saya tak boleh kasih wang. Kalau kau tak boleh kasih wang, kau kasih tenaga. Di sini ada rumah orang-orang tua, engkau jadi sukarelawan. Tiap-tiap hujung minggu datang ke rumah orang-orang tua, bersihkan asrama dia orang, bersihkan pakaian dia orang, mandikan dia orang. Kita bayangkan, tuan-tuan, aku mandikan bapa aku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bela orang tua-tua, tuan-tuan tahulah, ada orang tak sanggup bela, tuan-tuan. Di sekolah saya, tuan-tuan, saya bela orang tua-tua. Ada satu orang tua baru ni dah lah lumpuh, berjalan atas, duduk atas kursi roda. Lumpuh dah 10 tahun. Kaki sebelah ni tulangnya jadi pendek, accident. Kaki pendek sebelah, tak boleh jalan, pinggang patah sampai sekarang pun. Dia naik kursi roda, dia duduk, dia nak duduk atas katil. Kursi roda dia bergerak, dia duduk di atas lantai, letak kaki, masuk hospital lah. Umur dah 70 lebih, tak boleh bergerak, tak boleh bangun, berak atas katil. Umur 70 tahun lebih. Siapa nak segera? Boleh tuan-tuan ambil emas untuk saudara. Nangis orang tua. Tuan-tuan, sebab itu satu wartawan dia meramah saya. Dia kata, Ustaz sibuk ceramah. Satu Malaysia Ustaz ceramah, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei, Australia, Thailand Ustaz ceramah. Tapi Ustaz masih bela orang-orang tua ni sebab apa? Ustaz sendiri pun ada penyakit banyak. Kencing manis lah, kencing tawar lah, kena kencing lah. Kenapa Ustaz susah-susah bela orang tua? Bukan seorang, beratus. Saya jawab, sebab saya tak ada dosa, saya tidak ada pahala dengan bapa saya. Saya tak pernah cium bapa saya tak pernah pegang bapa saya tak pernah cium tangan dia, saya tak pernah bagi wang kepada bapa saya. Hatta kain pelekat sehelai cap gajah duduk pun saya tak pernah bagi kepada bapa saya. Mana pernah saya sedekah lah,
sedekah pada duit pada bapak saya, tanggung bapak saya. Saya tak pernah. Saya tak ada pahala dengan bapak. Bapak saya meninggal macam Ustaz Arul juga. Umur 8 bulan saya, bapak meninggal. Mana ada masa nak jaga bapak? Sebab tu saya bela orang tua-tua. Niat saya nak cari pahala itu. Tuan-tuan, saya bila buat tu tuan-tuan tak tahu. Musuh pun ada, nak menuntuk pun ada. Sabar. Walaupun bukan bapak saya, buat. Siapa nak buat? Ingat tuan-tuan pahala. Kita ni insan yang lemah. Siapa pun kita ni tuan-tuan sama. Dari tanah kita, darah kita sama, kita enak. Berapa banyak orang bila mak tua, bapak tua, bapak pula pudi penuh tuan-tuan, penyakit kencing manis, luka kaki, anak tak nak cuci luka mak dia, panggil nurse buat dressing, bayar pun tak apa kata. Kenapa awak tak buat? Nanti tak makan nasi saya kan, teringat luka dia. Macam mana nak masuk syurga tuan-tuan dengan mak sendiri pun geli geleman tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu kita ada peluang walaupun mak kita dah meninggal. Kita ada peluang dapat pahala. Bagaimana? Bela mak saudara kita yang masih hidup. Berbuat baik pada mak saudara kita yang masih hidup. Berbuat baik pada kawan-kawan mak kita yang masih hidup. Rasulullah ketika sembelih kambing, ketika perah susu tuan-tuan, Rasulullah berikan daging kambingnya, berikan susunya kepada sahabat-sahabat Khadijah yang masih hidup. Ingat pada Khadijah, maka Rasulullah dirai sahabat-sahabat Khadijah yang masih hidup. Kalau betul kita ingat pada mak kita yang sudah meninggal, raikan sahabat-sahabat mak yang masih hidup. Yang keempat, Ustaz, mak saya masih hidup Ustaz. Alhamdulillah. Tadi lintas jalan, pimpin tak dengan mak? Tak ada Ustaz. Habis tu kau pimpin apa? Handphone. Handphone tak perlu dipimpin, letak je dalam gocek. Mak kau pimpin lah. Tadi masa naik lift, kau tarik tak tangan mak kau masuk? Tak ada Ustaz. Mak tu lembab, saya tinggalkan dia. Pandai dah dia nak sekeliling Ustaz. Tadi masa kita bawa bapak naik dalam masjid, kita letakkan dia mana? Entah, mana bapak kau? Entah, saya pun tak tahu Ustaz. Berapa banyak kita layan mak bapak kita tak enak. Sepatutnya bila mak itu tua, bapak itu tua, Allah sebut wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kamu hendaklah bersahabat dengan mak bapak kamu dengan jalan yang sangat baik. Dudukkan mak elok-elok. Okey mak, duduk sini. Sini ada tiang. Atas kepala mama ada kipas. Selesa mama Bapak tu sendiri tahu. Sini ada tiang, bapak boleh sandar-sandar. Kalau ustaz tu ceramah mengantuk, bapak tidur Layan bapak sampai macam itu. Layan mak sampai macam itu. Sampai tuan-tuan jadi kita ni betul-betul mak ni letak je kepala atas bantal, kaki tunjuk, urut kaki mak. Urut kaki mak. Yang banyak urut sekarang sebab minta harta. Mak boleh dah mak kasihkan gelang ke mak. Boleh mak boleh mak dia bagi gelang lebuk tu tuan. Kaki langsung tak diurut. Berapa banyak tuan-tuan yang mak dia mengeduh, aduh sakitnya ya Allah, sakit. Itu mak masa jalan tak ingat dah sakit, baru suka ke orang. Layan mak betul-betul sampai Allah kata bersahabat dengan dia. Jadi tuan-tuan, untuk yang masih ada mak, tengok muka mak pun pahala. Tengok muka mak dapat pahala tuan-tuan. Belum cium, belum baik lagi, belum pakaikan bedak dia, belum sikatkan rambut mak. Saya pergi satu rumah orang, habis ceramah, dulu masa tu belum kencing manis.
Asyik habis ceramah makan, asyik makan habis ceramah. Habis ceramah dia bawa datang rumah. Dia kata, Ustaz, mak saya di ujung bilik. Ustaz nak jumpa mak saya boleh? Saya pun pergi bilik mak dia di ujung sana. Ada televisyen satu, ada CD saya banyak, CD ceramah saya. Mak dia cakap, makcik ni tak keluar bilik, tiap-tiap hari tengok muka Ustaz je dalam televisyen. Terima kasihlah Ustaz datang rumah makcik. Saya pun duduk dekat pintu dia, nyembang dengan dia. Saya kata, makcik, mak saya pun dah tak ada. Nyembang dengan dia. Dia pun panjangkan tengkok. Kenapa makcik? Anak makcik mana? Oh, dia kat luar, dia nyembang dengan orang kat luar. Ustaz, makcik dah tak keluar pada bilik ni dah 8 bulan. Makcik pun nak tengok dunia luar, Ustaz. Anak makcik memang dia jaga makcik di sini, tapi makcik nak menyembang, makcik nak berbuat, makcik nak tengok dunia luar, makcik pun nak rasa angin luar. Makcik hanya duduk dalam bilik dah 8 bulan, Ustaz. Makcik nak cakap takut dia marah. Ustaz, tolonglah cakap, belilah wheelchair, makcik nak keluar jalan. Makcik hanya tengok muka Ustaz je, Ustaz. Jangan bayangkan tuan-tuan, kita kata kita bela mak, sebenarnya kita tak bela. Kita kurung jiwa dia, kita kurung perasaan dia. Dia pun manusia, tuan-tuan. Ambil dia, letak dalam wheelchair dia, tolak, apa salah dia? Sebab ada anak yang malu dapat mak macam itu. Dia orang hebat, dia orang besar. Kalau orang tengok mak dia cacat macam itu, dia malu. Sepatutnya kita bangga, ni mak saya. Yang terakhir, kita semalam ni kita bercakap mak. Mak kita dah meninggal, tapi kita lupa di sebelah kita sekarang pun ada mak, tapi kita tak peduli pun mak. Dia betul, Ustaz, masa bila saya tak peduli, Ustaz? Ya, di sebelah kita ada mak. Nama dia siapa? Isteri. Isteri kita adalah mak kepada anak-anak kita. Berapa ramai yang tak layan isteri? Kalau betul tuan-tuan kita faham, aku sayang pada mak aku, macam tu juga kita sayang pada isteri saya, isteri kita ni. Kita tak nak susahkan mak, sepatutnya pun kita tak nak susah isteri kita, sebab dia adalah mak pada anak-anak kita. Tapi isteri kita yang banyak berkorban, yang melahirkan 3, 4 anak kita, 5 anak kita, kita tengking tiap-tiap hari. Kita cakap kasar dengan dia, kita susahkan dia, kita tipu dia, kita kelentong dia. Kadang-kadang kita bercakap tentang mak, tapi kita lupa isteri yang juga mak pada anak-anak kita. Jadi tuan-tuan, raihlah isteri tuan-tuan, jagalah isteri tuan-tuan, kerana dia juga adalah seorang ibu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam buku saya tulis dari denai kampung ke pentas dakwah, macam mana kisah mak, macam mana kisah kita menghargai mak. Saya tulis buku-buku ni tuan-tuan untuk anak-anak tuan-tuan baca, supaya mereka pandai menghargai mak bapak, supaya pandai menghargai kita. Kita takut tuan-tuan, anak-anak kita buang kita. Di sekolah saya tuan-tuan, ada anak-anak yang buang mak. Buang tuan-tuan, dia main letak aja di belah. Dia tinggalkan mak dia di sekolah saya tuan-tuan, pada start. Sampai mak dia ni saya kira 3 hari tak keluar pada rumah, kita pecahkan pintu dia. Rupanya mak dia tuan-tuan dah berbuih mulut. Mak dia dah berbuih mulut ni penuh dia tuan. Allahu Akbar. Anak ni tak ambil kisah. Bila kita telefon handphone dia, orang tu kita telefon, dia bagi nombor lain tuan, nombor yang tak ada dalam perkhidmatan. Sampai hati buang mak tuan. Sebab tu yang saya sebut tadi, tu bukan mak, tu batu.
Itu bukan saya main-main tuan-tuan. Itu saya cakap direct pada satu anak yang saya telefon dia, mak kau sakit, balik. Dia tak nak balik, dia kata meeting. Bila mak dia meninggal, saya telefon, mak kau dah meninggal. Dia kata, ustaz, tunggu, jangan tanam lagi ustaz. Tunggu saya sampai ustaz. Saya kata, saya tak ada masa nak tunggu kau, aku banyak ceramah nak buat lagi. Kebumikan mak dia sampai tuan-tuan. Dia pegang batu nisan, kayu tu. Mak, ampunkan saya mak. Saya kata, itu kayu, bukannya mak, saya cakap. Saya belasah tuan-tuan, cuma tak tunggu lah dia besar pada saya. Saya kata, tu kayu, bukan mak kau. Mak kau dah mati. Maafkan saya mak, ampun mak. Ampun apa lagi, mak dah meninggal. 7 saya cakap tuan-tuan. Saya geram. Sebab aku tak ada mak, engkau ada mak kau tak jaga. Aku tak ada bapa, engkau ada bapa kau tak jaga. Itu geram tuan. Saya cakap pada budak-budak da'i malam besok final, malam besok TV3. Saya kata apa yang saya ajar kau pada hari ni, kau bawa pada malam final. 7 benda ni tuan-tuan, tengok malam besok di TV3. Saya suruh peserta da'i final tuan-tuan, finalis tuan-tuan, bawa cerita pengajaran pada anak-anak yang tak reti nak bela mak, tak reti nak bela bapa, sampai mensia-siakan 2 permata yang sangat berharga yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi tuan-tuan, untuk wakaf kita ni tuan-tuan, bagilah malam ni tak bawa duit, tak apa. Kita tahu kolej di mana, kita tahu alamat dia, bank in dia tuan-tuan. Mudah-mudahan pahala yang kita beri ni sampai pada mak bapak kita. Mereka mendapat cahaya, mendapat air nikmat dalam kubur tuan-tuan. Wallahu a'lam insya-Allah.